Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijrah diri, salam aura kedamaian. Apa khabar semua? Siapa yang menonton tolong komen. Suara okey ke tak okey, nampak ke tidak, jelas ke tidak. So hari ini saya dihiasi dengan lampu kristal. So sebenarnya ada 3 warna ni. So saya tutupkan dulu kan, mungkin boleh nampak warna dia. Okay. Alright. So alhamdulillah, terima kasih atas mereka yang terus beri sokongan untuk sesekali muncul komen dan like dan view apa yang dipaparkan di page kami. So petang ni secara ringkas saya ambil kesempatan sikit, kebetulan ada appointment yang ditangguhkan, jadi kita ada sikit kelapangan ataupun masa untuk berkongsi. Jadi kita ambil peluang ni untuk berkongsi tentang seperti biasa tajuk kita Aura Talk, dan dalam Aura Talk kita bercakap tentang petang ini tentu saja bila aura, nama pun Aura Talk, nak bercakap pasal aura lah kan. So kali ini kita nak bercakap tentang bagaimana penjagaan aura. Dan sebelum saya terlupa, esok pagi insya-Allah saya akan bersiaran langsung. So berlintas langsung insya-Allah, kalau ada kesempatan saya akan buat live di Facebook daripada Salam Bros, daripada Zayan FM. So saya akan bercakap tentang topik warna, topik aura. Jadi sebahagian daripada yang selalu kita cakapkan tentang personality melalui psikologi warna. Jadi insya-Allah besok Salam Bros daripada pukul 7 pagi insya-Allah saya akan berada di Astro untuk berlintas langsung daripada Zayan FM. So jangan lupa untuk bersiaran bersama dengan saya, dengarkan apa yang topik kita akan bincangkan besok pagi. Tapi itu cerita besok pagi. Hari ini petang ini insya-Allah saya nak berkongsikan, kalau boleh sebagai mukadimahnya, mungkin bila kita bercakap tentang aura ni, ramai orang mencari-cari kan, ataupun sekarang ni topik aura ni mula mendapat perhatian. Jadi kalau kita lihat di kalangan selebriti, di kalangan, tak usah kata selebriti, dalam talk show, dalam rancangan-rancangan, kadang-kadang rancangan hiburan ke, dalam rancangan apa saja, host rancangan ataupun orang kata yang moderator rancangan tersebut akan bersebut tentang aura. So menggambarkan bahawa sesuatu yang bersifat tarikan. Hingga ada, kalau tak silap saya, ada rancangan show apa entah. Jadi judgesnya akan bagi berapa aura. Dulu bagi berapa bintang, sekarang nak bagi berapa aura. Jadi macam-macam. Jadi topik aura ni sesuatu yang mula diberi perhatian dan sesuatu yang menarik minat ramai orang. Walaupun segelintirnya masih lagi salah tafsir, salah faham, tetapi kita kena mungkin terus istiqamah untuk melihat berbagai aspek ilmiah dan kebaikan yang dibawa oleh topik aura ini. Jadi dalam topik aura yang selalu saya gambarkan adalah bagaimana satu medan tenaga pada setiap manusia. Semua orang ada medan tenaga yang tersendiri. So kalau saintifiknya, aura represent an electromagnetic field, medan arus elektromagnet yang ada pada sekeliling semua subjek yang hidup. Tumbuhan ada aura, haiwan ada aura, dan manusia tentunya adalah khalifah pada muka bumi ini, tentu saja memiliki aura yang luar biasa. Aura pada bumi kita namakannya sebagai atmosfera, ataupun kita katakan lapisan langit-langit yang melindungi bumi ini. Tapi untuk manusia, dia tak panggil sebagai atmosfera, dia lebih sinonim dengan gelaran aura. So aura ni tadi menunjukkan satu medan tenaga. So medan tenaga ni tadi dalam sains fizik, dia dalam biofield energy ataupun human bioenergy ni tadi, dia adalah field, satu medan hayat, medan hayat yang ada di sekeliling subjek yang hidup. So semua orang ada aura. So jangan mudah-mudah kata orang ni tak ada aura, engkau tak ada aura lah, kena
buat itu, kena buat ini. Macam dia nak jual produk, macam saya pun akan cakap pasal produk, tapi kita bercerita tentang kebaikan. You nak beli brand yang mana, you nak beli di mana, itu pilihan masing-masing. Okey, jadi kita live petang ni sebenarnya juga di page Kamara Boutique. Jadi sebahagian daripada apa yang ada di hadapan ni tadi adalah produk-produk yang anda boleh dapati daripada Kamara Boutique. Ya, ini cadangan-cadangan. Selalunya sebagai pengamal dan disiplin sebagai pengamal, saya sejak dulu lagi akan selalu mencadangkan sahaja. Walaupun saya ada produk, contohnya essential oil. Saya ada essential oil, tapi saya akan bercakap secara umum. Contoh haruman ataupun isu sakit kepala, cari lavender. Isu yang berkait rapat dengan perut, semangat, keyakinan, ketakutan, cari lemon. Cari something yang mungkin lemongrass. Haruman-haruman itu tadi di mana-mana saja anda boleh pergi dapatkannya. Contohnya pergi ke body shop, pergi ke kedai essential oil, pergi ke kedai aromaterapi, anda boleh dapatkan bauan-bauan ataupun haruman-haruman yang saya masukkan tadi. Malah pergi kedai yang dekat Giant ataupun dekat Tesco tu, ada kedai RM5 tu pun kadang-kadang ada jual haruman-haruman ini. Cuma bezanya adalah kualiti. Bila kita beli dengan harga yang terlalu murah, ataupun yang tujuannya untuk bena, contohnya bakar untuk bena ataupun digunakan untuk dengan konsep untuk luaran ataupun eksternal sahaja, so mungkin penggunaan ataupun kualitinya tidak berapa sesuai untuk penggunaan aplikasi pada tubuh badan. Mungkin itu lebih kepada untuk premis. Jadi kalau kita nak beli, cari essential oil ataupun aromaterapi yang kualitinya lebih tinggi, tidak terlalu dilute, tidak terlalu cair, jadi menyimpan masih lagi banyak khasiat-khasiat. Samalah juga dengan kalau ada yang tengok ni, dia ingat lampu garam. Ini bukan lampu garam, ini kristal. Ini kristal. So kalau kristal apa semua saya cadangkan. Jadi kalau anda rasa malas dan anda tengok ada pilihan yang cantik di Kamara Boutique, so beli saja daripada Kamara Boutique. Kalau anda rasa harga daripada Kamara Boutique ni mahal, sebab anda rasa dekat luar anda boleh dapat lebih murah, mungkin dekat Shopee boleh order dengan lebih murah, silakan, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab yang membezakan kita daripada dulu, saya sendiri di kalangan mungkin yang lain, adalah kita pentingkan dari segi kualitinya. Sebab itu saya tidak pernah berkompromi untuk bercakap tentang sesuatu yang mungkin saya sendiri tak pakai, saya sendiri tak guna. Kalau anda bercakap tentang garam contoh, kalau garam tu saya tak pakai, saya pun takkan sebutkan namanya. Sebab kenapa kita nak cerita benda-benda yang mungkin kita pun tidak aplikasikan, takut kita nanti bersifat hanya persuasif saja. Tambah pula kalau kata-kata daripada saya, mungkin sebahagian daripada anda akan mengambilnya sebagai satu cadangan. Sebab itu kita tidak letakkan pada branding, tapi kita letakkan kepada apakah itemnya. Contoh, macam saya cakap tadi, kalau batu permata, kalau aromaterapi, kalau herba, kalau produk contohnya saya kata cari alfalfa, pergi ke farmasi. Ada berbagai jenama yang mengeluarkan alfalfa. Atau saya kata cari evening primrose oil, so pergi ke farmasi. Ada banyak label ataupun branding yang jual evening primrose oil. Kalau saya menyebut tentang mungkin cari vitamin C ataupun cari vitamin E, jadi ada banyak jenama yang anda boleh pilih di luar sana. Sementara masih lagi belum ramai ni, tolong like and share. Jadi barulah kita rasa meriah sikit kan, barulah ada semangat sikit. Terutamanya daripada page Kamara Boutique. Ramai orang tak tahu tentang Kamara Boutique ni. Kamara Boutique ni baby saya daripada awal. Daripada awal saya buka center ni tahun 2003 tuan-tuan. Kristal dah ada dah. Dulu kristal Kamara Boutique ni mungkin dalam bekas-bekas macam ni saja. Sebab apa? Sebab bila saya pergi buat rawatan, kadang-kadang saya pakai kristal. Dulu waktu saya jumpa klien saya di KL, di Penang, di Ipoh. Jadi waktu saya pergi door to door ni, kita pergi rumah ke rumah ni, bukanlah ketuk pintu rumah orang. Saya dulu dijemput, dibagi tahu, minta datang sebab ada pesakit. So kita pergi, saya akan bawa briefcase. Dalam briefcase saya tu akan ada ubat-ubat, essential oil saya, aromaterapi minyak 7 chakra ataupun S7 yang anda pakai sekarang ni, yang Kamara Oil S7 tu adalah minyak yang pada dulunya dinamakan minyak 7 chakra.
So itu semua dah ada sebelum center di Shah Alam ini pun ada. So sebahagiannya saya bawa juga koleksi kristal peribadi yang saya pakai, tapi kalau siapa nak saya tebuskan, boleh tebus, boleh ambil balik. Jadi kristal ni sesuatu yang dah lama. Kemudian apabila banyak orang minta, selalu nakkan yang lebih cantik, nak saiz yang berbeza. So ada duit sikit, saya modalkan. Saya dan isteri suka, kami suka. So kami kongsikan benda yang kami suka. Kita beli lebih, simpan, sampai kena beli almari dan simpankan. Dan kemudian perlahan-lahan kita kongsikan. Kalau dia nak cari dekat luar, kat luar pun ada. Cuma dekat luar tak ramai orang Melayu kita yang ada menjual kristal. Kebanyakannya Cina. Jadi kalau kita ni pula tak berapa pandai, mungkin nanti kita tak tahu yang mana satu kualiti. Allah bagi sikit ilmu pada saya. Sejak mengaji di India dulu pun kita dah memang expose dekat kristal. So kita tahu sikit-sikit, so kita mula menafaatkan. Tahulah bagaimana cara nak pilih, tahulah bagaimana nak tengok kualiti, nama-nama batu apa semua. Jadi di situ saya simpankan stok untuk dikongsikan. Jadi Kamara adalah satu branding, Kamara Butik branding untuk koleksi kristal, kemudian beberapa produk yang lain hasil formulasi saya. Contohnya essential oil, aromaterapi S7 yang mungkin anda pernah rasa dalam terapi mandian. Saya suruh titiskan dalam mandian, menggantikan 7 jenis kristal, menggantikan 7 frekuensi tenaga daripada bunga untuk terapi penjagaan aura, macam topik petang ini. Itu satu cara untuk menjaga. Ataupun anda boleh gunakan berbagai remedi yang lain. Petik bunga sendiri, cari batu kristal ke apa ke, rendamkan, kemudian anda mandi sendiri. Itu pun boleh terpulang kepada anda. Jadi anda juga boleh gunakan, kalau daripada Kamara Butik ni kita bagikan energy e-booster untuk anda makan, untuk anda ambil. Fructose oligo, satu jenis gula yang bagus untuk mencuci usus, kerana dia tidak hancur di perut, dia boleh sampai ke usus. Termasuk untuk terutamanya untuk kami, dia menjadi transport untuk mengalirkan, untuk kita infuskan tenaga untuk menghasilkan satu spark di dalam sistem tenaga dalam tubuh, pada cakra-cakra istilahnya, untuk menghasilkan ataupun untuk merepair sel-sel supaya kembali harmoni. Jadi itu beberapa keadaan remedi. Jadi kalau bercakap tentang aura ni perisai. Aura ni juga bukan hanya perisai, dia juga ada sifat menarik, kan magnet ada sifat menolak, perisai, dan dia juga menarik, itu wifi. So perisai dan wifi. So kalau dia sehat, wifi-nya menjadi lebih. Formula untuk penjanaan aura. Okay, saya harap talian dah okey. Tadi nampak macam signalnya sedikit terganggu. Jadi aura, medan tenaga. So medan tenaga kita ni bergantung kepada sistem tenaga kita. So sistem tenaga kita ni tadi ada masanya, fitrah kita ada masanya kita akan lebih stabil, ada masanya kita kurang stabil. Tenaga kita boleh naik dan turun, itu biasa, itu normal, itu biasa. Dan sebagai sistem operasinya minda, emosi, iaitu psikologi, dan juga fisiologi tubuh. Jadi kita juga akan ada masanya up and down. Kadang-kadang fizikal okey, tapi psikologi kita tak okey. Kadang-kadang psikologi kita tak okey, fizikal kita pun jadi tak okey. Jadi kadang-kadang akan ada coordination yang tidak berapa bagus. Internet slow mungkin sebab hujan. Jadi apa yang saya nak bagi tahu, dalam nak menjagakan aura, kadang-kadang kita perlukan extra tools. Saya ambil analogi macam ni lah. Macam tadi kan kita cakap waktu hujan ni, mungkin wifi ataupun kita punya internet tak berapa bagus. So kita tahu bila ada saja hujan, contoh Astro pun kadang-kadang terganggu siaran. Jadi ada beberapa faktor secara semula jadi pada alam akan mempengaruhi diri kita. Contoh kita okey, tetapi bila kita cuaca di luar tak okey, jerebu apa semua, kita pun start tak sihat, start tak stabil, sebab kualiti tenaga ataupun udara di sekeliling kita pun tidak begitu stabil. Itu dalil yang semua orang boleh terima. Jadi memahami maksud itu, kadang-kadang kita memerlukan extra tools, memerlukan extra wifi, extra antena, dan Allah jadikan berbagai perkara dalam alam ini yang boleh dimanfaatkan. Bayangkan kenapa orang-orang dahulu mengerti dengan formula ini dan mereka amat rapat
kaitkan diri dengan alam semula jadi. Kasut mereka pasal tu tak ada getah kan. Kasutnya kasut terompah. Bila pakai terompah tu buat daripada kayu. Kayu ini tadi sistem yang dapat menebatkan tenaga. Jadi tenaga-tenaga yang tidak sesuai tadi cepat ditarik oleh kasut terompah untuk dineutralkan. Mereka baring, duduk di rumah kayu, tangga, seawal nak masuk rumah, pijak tangga-tangga kayu tu tadi telah meneutralkan. Malah mereka basuh kaki sebelum masuk ke rumah. Anda basuh kaki tak sebelum masuk rumah? Tak ada tempayan air kan dekat luar, ada pipe air pun kita hanya basuh kereta. Kita tak basuh diri kita untuk basuh masuk ke rumah. Jadi orang dulu tahu tentang adanya tenaga-tenaga yang mungkin negatif. Mungkin kita okey tapi kita lalu di tempat yang tak okey, kita terambil tenaga-tenaga yang tak okey ni tadi. Macam saya bagi tahu tadi pasal jerebu, pasal cuaca, kadang-kadang kita okey, kita no problem, kita sihat walafiat, kita perfect. Tapi kita lalu di tempat yang tidak okey, kita pun teraruh dengan tenaga yang tidak okey itu tadi. Jadi itulah juga yang akan mengganggu prestasi, mood kita, kita punya minda kita balik jadi letih, berat badan, kemudian solat pun jadi berat. Contoh, emosi terganggu, gaduh ataupun cakap jadi marah-marah, kita cakap lain, isteri dengan lain, kita cakap dengan anak bunyi kasar. Jadi tak ada lagi kemesraan apa semua sebab tenaga wifi aura kita ni tadi terganggu. Bukan ada orang hantar lintasan, bukan ada yang bukan-bukan. Jangan fikir yang bukan-bukan. Tak ada siapalah pula nak bagi yang negatif apa semua, walaupun mungkin ada. Jadi husnuzon, tetapi kerana kita ni tidak perfect, kita mungkin juga akan teraruh atau diaruh dengan tenaga-tenaga lain. Jadi orang dulu nak balik, dah lah dia pakai terompah, nak pijak, nak masuk rumah tu dia akan pijak kayu. Kayu tu penebat, terompah tadi penebat. Silap dia bawa tongkat, dia pegang sarung keris, pada keris itu kayu. Dia dapat tebatkan diri, dia dapat neutralkan dengan cepat. Tak cukup dengan neutralkan ini tadi, dia masih lagi ambil air daripada tempayan. Tempayan itu tanah. Air itu telah merakam gelombang daripada tanah. Kemudian basuh kaki, basuh muka, basuh tangan, baru masuk ke rumah. Kita buat macam tu. Silap kita nak masuk masjid pun kita dah ambil wuduk daripada kat rumah, masuk masjid, masuk macam tu saja. Orang dulu nak masuk surau, masuk masjid mesti basuh kaki lagi. Walaupun dah confirm bersih, masuk kaki lagi. Itu nak masuk ke musola, rumah yang confirm suci. Kita masuk rumah kita bukan musola yang entah apa-apa tenaga kat dalamnya. Ada Astro dalam tu, ada Wi-Fi, ada PUBG, ada semua ada. Jadi kita ni masuk tadi tanpa buat apa-apa sebab kita tak ada awareness dan kita tidak beri perhatian. Kemudian kita bertanya, kenapa aku sakit? Kenapa keluarga aku terganggu? Kenapa perniagaan aku tak bagus? Kenapa rezeki tersekat-sekat? Kenapa ada macam ni? Kenapa ada macam tu? Pergi bila sakit makan ubat dan fikir logik sebab cari functional healing sahaja. Sebab fikir, oh ini A, 1 campur 1, 2. Fikirkan yang macam tu saja tanpa dibukakan. Sebab terhijab untuk nampak perkara-perkara yang mungkin berkaitan dengan lakuan kita, amal kita. Katalah tadi kita lalu kat tempat orang, kita ludah ataupun kita ada perasaan yang benci ke apakah, mungkin tenaga-tenaga negatif yang ada dekat situ pun berasa demikian pada diri kita, lalu ikut kita balik. Bukan kata jin ke entiti ke apa, tenaga negatif macam kuman, macam kita kata virus. Kita ni tadi boleh menarik, mungkin kerana gelombang kita lemah, kita menarik wifi yang lemah ini tadi. Hujan lebat dekat luar tu, mungkin nanti siaran kita tak berapa bagus kan. Jadi kena fikirkan, kerana itu kena ada tools, extra tool, penjanaan. Sebelum ada extra tool tadi, kena ada ilmunya. Itu yang Beleti panjang lebar ni terangkan. Kena ada ilmunya, awareness bahawa adanya medan aura. Jangan lupa ikuti besok Zayan di Zayan FM. Kalau nak telefon Zayan, nak tanya soalan pun boleh. Besok Salam Bros pukul 7 pagi saya akan bercakap tentang psikologi warna. Hari ini saya nak cakap tentang aura, medan aura. Jadi untuk jaga immune system secara biologi, immune system, kesihatan itu biologinya. Jaga juga yang fiziknya tadi, badan ni tadi, dan metafiziknya yang gaib ni, iaitu tenaganya. Sebab kalau fizik kita nampak wirenya, handphonenya, baterinya kita nampak, tapi tenaga dalam bateri, wire current dalam bateri itu kita tak nampak. Jadi metafizik tu yang di sebalik fizik, yang apa yang ada di sebaliknya. Macam handphone anda, kenapa keluar cahaya sekarang? Kenapa keluar gambar sekarang? Sebab ada
arus yang mengalir, ada elektrik, jadi ada elektronik aktiviti yang menghasilkan device ini berfungsi. Mana datang bateri itu, mana datang tenaga itu? Tadi sebelumnya bateri rechargeable dalam handphone tu telah mengambilnya daripada arus daripada dalam rumah. Boleh nampak dah arus, boleh nampak plug, boleh nampak kabel, boleh nampak dah arus, tak nampak. Tapi kalau berani test tengok, peganglah. Pegang dengan tangan basah ke apa, pegang wire tu kan. Dan tengok apa kesannya pada tubuh. Sebab arus itu jauh lebih tinggi, so kita boleh kena electrical shock. Tapi kalau kata arus untuk handphone, arus untuk ni mungkin telah dikecilkan, direndahkan. Kalau jauh kepada tubuh manusia, jauh lebih kecil kerana menggunakan frekuensi of light spectrum, frekuensi cahaya saja. So dalam ini semua fiber optik ni, umpama fiber optik. Sebab itu seawal daripada sperm, saintis telah meneropong dan melihati bahawa di kepala sperm tu, sperma tu dah ada bercahaya, dan kita ni adalah makhluk yang bercahaya itu tadi. So mengalir pada tubuh kita ni cahaya-cahaya, spark-spark ni tadi, yang kalau kita tidak jaga, kita akan diaruh. Kalau kita jaga, kita yang akan mempengaruh. Jadi kita dapat menjadi tarikan kepada orang lain. Jadi sharekan video ni ya. Kemudian bayangkan, kerana kita semakin berusia dan hari, ada masanya kita berada di atas, ada masanya kita berada di bawah. Ada masanya cuaca elok, ada masanya cuaca tak elok. Jadi semua kitaran-kitaran ini memberikan kesan. Macam rumah, macam kereta yang dibiarkan terbuka. Jadi cuaca sahaja pun akan membuatkan kereta ataupun rumah ini mengalami kerosakan. Kereta kalau anda beli tak pakai, anda letak satu tempat, 2-3 bulan kereta tu boleh lusuh. Tapi kalau kereta baru anda pakai setiap hari anda pakai, makin lama kadang-kadang makin cantik kereta tu. Bukan sebab apa? Sebab seolah-olah aura anda tu ada pada kereta tu. Samalah juga rumah. Cuba tinggalkan rumah. 3 bulan, 4 bulan rumah tu tinggal, sawang dengan kusam, dengan nanti habuk daun apa semua, menjadikan rumah itu nampak lusuh dan cepat dia merebut. Anak-anak pun tahu tak ada orang. Tapi kalau rumah tu ada orang, insya-Allah serangga, labah-labah, habuk ni semua tadi kurang pula. Nak kata anda sapu hari-hari, tak juga. Tapi kurang kesan kusamnya, kurang kesan lusuhnya. Sebab apa? Sebab aura manusia tadi memberikan kehidupan kepada rumah tersebut. Sebab dia pun makhluk, buat daripada kayu, batu, apa semua, betul tak? Dan kereta tadi pun bila kita pakai hari-hari, dia pun seolah-olah hidup. Orang kata, lain macam kereta kita kan, nampak seri. Contoh, sebab aura orangnya. Kalau aura orangnya pun tak berseri, tak bagus, kesan kepada vehicle, kesan pada rumah pun lama-lama orang lain pun akan kata, rumah you ni macam gelap lah, panas lah duduk rumah ni. Ataupun keluarga kita tanpa perlu disedar, tanpa perlu cakap, berlaku pergolakan dan ujian. Nanti jatuhlah, kemalangan lah, ada je benda-benda yang kita kata menguji kita punya kesabaran apa semua kan di dalam rumah. Jadi begitulah peranan aura, dan harus kita ada awareness itu tadi untuk menjaga aura ni. Dan nanti kita harus ada secara kreatif menggunakan berbagai medium untuk membantu kita menjanakan aura. Jadi di rumah kita dulu, kalau kita fikirkan, kalau orang tua-tua kita dulu, dia ada tikar, mengkuang, kemudian dia tadi kan dia ada batu giling dia kat rumah kan, batu lesung, ada elemen batu, ada elemen tikar yang daripada daun-daun tadi kan, ada elemen tanah, tembika, periuk pun masak nasi dengan periuk tanah. Jadi ada berbagai perkara yang menjadi tools di dalam rumah, yang semula jadinya merupakan perkara-perkara yang dapat bantu untuk keseimbangan tenaga, meneutralkan tenaga negatif, kemudian menjanakan tenaga positif, menarik perkara-perkara yang lebih positif. Contoh kalau kita cakap orang dulu nak buat rumah, mesti ada tiang seri dia, kemudian mesti buat pintunya menghadap ke arah matahari naik ke, kemudian arah kiblatnya mesti parallel dengan rumah, dengan tingkap ke. Tak adalah kita solat menghadap kiblat ni menghadap bucu kan. Orang dulu semua ini diambil kira, lalu meninggalkan kesan yang positif kepada aura premis tersebut. Jadi kalau kita tak mengambil peduli, tak mengambil perhatian, kita akan dapati kita yang zaman ini yang mula telah terlalu moden kononnya, terlalu intelektual, pandai kononnya, itu khurafat, ini tak betul, semua tak betul. Jadi kita takut-takut, tanpa kita sedar kita telah mengabaikan petua-petua adab, kemudian kita kata macam budaya
yang membantu sebenarnya untuk menjana kesihatan perkembangan diri. Buat penilaian peribadi, guna ilmu mantik, guna ilmu akal je, tak payah keluarkan dalil banyak-banyak. Tengok generasi dahulu usianya lebih tinggi, lebih panjang, lebih jauh angkanya berbanding dengan usia kita. 30-an sekarang kawan-kawan kita ada yang dah sakit jantung. 30-an sekarang dah ada penyakit kanser. 30-an, umur baru 30-an, anak kita sekarang mungkin terdedah kepada berbagai penyakit berbahaya. Dulu nak dengar nenek moyang kita, atuk kita dulu sakit, susah, jarang dengar. Malah sampai sekarang umur 80, 90 masih segak. Kalau kata nenek dah meninggal dunia, atuk tiba-tiba cakap, aku ni sunyilah nak cari teman lain, teman berganti. Jadi jangan main-main. Kalau kita umur 40, saya silap rumah tangga, kalau 18XX-nya rumah tangga dah mula haru biru, kusam, tak ada lagi nikmat kasih sayang, hubungan intim suami isteri pun dah kurang. Sebab apa? Kurang tenaga. Jadi cari ubat itu, cari ubat ini, semua tempelan-tempelan luar, tanpa dan terlupa untuk penjanaan aura yang dari segi tenaganya, bukan hanya biologi, bukan hanya fiziknya, tapi metafizik di sebalik fizik. Mutasyabihat tu metafizik lah, di sebalik benda-benda yang nyata. Jadi tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, apabila kita faham konsep ini, kita haruslah juga memanfaatkan apa yang Allah Ta'ala juga telah hantarkan sebagai penawar. Jadi cek balik rumah kita. Macam siapa yang datang center, saya akan tahu ada pokok buluh. Saya letakkan pokok buluh, bukan pokok buluh yang hidup. Ambil batang-batang buluh tu buat perhiasan dekorasi rumah. Kemudian kita ada yang kita pintar-pintarkan macam tika. Kita masih simpan. Sebab apa? Sebab ini semua adalah formula semula jadi alam yang Allah jadikannya sebagai penawar. Kita ada tembika yang buat daripada tanah, dan semua ini perlu. Kalau orang dulu, kalau diri sendiri tak kuat, rasa selalu tak stabil, dia bawa tongkat. Kalau askar pun dia kepit tongkat, kan? Kapten dia kepit tongkat. Kenapa? Sebab tenaga itu membekalkan sesuatu yang luar biasa kepada diri. Jadi apa yang saya cuma nak gambarkan, kita kenalah secara kreatif untuk memanfaatkan alam supaya kita dapat keseimbangan itu. Lalu line kita kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. Mungkin sebab hujan dekat luar. Macam tadi siapa tu? Saya bagi tahu tadi kan. Jadi apa yang saya nak ceritakan, kita kena secara kreatif. Jadi kalau pun rumah kita buat daripada batu, tapi batu yang bina bata-bata apa semua, yang dah tanam kabel apa semua ni, kadang-kadang ada tenaga-tenaga yang tidak seimbang dan tidak sama. Sebab simen apa semua tu dah ada campuran-campuran lain kan apa semua. Jadi ini batu-batu yang di depan ni sebenarnya juga adalah sebagai remedi ataupun khasiat semula jadi. Jadi antaranya saya nak cerita, kalau dalam rumah untuk keseimbangan tenaga di rumah, boleh gunakan kristal-kristal sebegini untuk bantu keseimbangan. Contohnya macam ini, clear quartz rough ni, rough quartz ni yang white ini tadi, dia ikut berat lah, ikut berat anda boleh pasangkan. Yang ni rose quartz, tengok warnanya berwarna rose, lampunya dipasangkan. Dan ini adalah batu orange calcite. Orange calcite ni juga menghasilkan tenaga yang mungkin lebih bersifat kepada tenaga tanah, bantu untuk menetralkan gelombang-gelombang yang tinggi ataupun frekuensi daripada perkakas elektronik, daripada gadget-gadget kita. So yang banyak yang tidak stabil, ion-ion di sekeliling ini dapat bantu untuk menetralkan. Jadi khasiatnya apabila dipasang, dia menghasilkan efek terapeutik, menghasilkan cantik pada pandangan mata, merangsang certain hormon supaya kita dapat rasa lebih tenang, lebih rehat. Mungkin boleh jadikan sebagai lampu tidur apa semua. Kalau orange ni tadi, dia ada efek merangsangkan tenaga, desire, kemahuan. Jadi kalau letakkan di bilik makan ataupun ruang makan, menjadikan kita selera nak makan, menjadikan perut kita lebih efisien untuk memproses makanan. So yang ni boleh letakkan di dapur, kemudian diletakkan di bahagian ruang makan, termasuk di bilik tidur, merangsangkan tenaga bersifat melankoli ataupun romantik, menjadikan kita merasa lebih tenang dan rehat. Lampu putih, lampu fluoresan yang putih ini tadi, ataupun lampu Kalimantan yang putih ini tadi, menjadikan efek sejuk, yang ini menghasilkan efek yang panas. Sama juga macam ni kan,
So yang ni pink quartz, tapi bila dipasang dia menjadi macam a bit yellowish ataupun macam white juga. Sedangkan kalau kita tutup tadi adalah warnanya adalah pink. Warnanya adalah pink. Boleh nampak dia pink boleh nampak tak pink? Dia pink sebenarnya. Okey. So kalau siang kita tak pasang, so ada efek dari segi pink, gelombang untuk bantu untuk neutralkan dan bagikan ketenangan. So biasanya ini membantu untuk menguatkan thymus ataupun menguatkan kita punya immune system, jantung dan paru-paru. So memberikan hormon ketenangan atau merangsangkan hormon ketenangan serotonin untuk lebih banyak keluar. So mereka yang anxiety, stres, ada disorder ataupun anak-anak yang sedikit overaktif, kita boleh pasangkan lampu-lampu white ataupun pink ini. Kalau anak kita tadi kurang cergas, kurang aktif, kurang selera makan apa semua, kita boleh pasangkan yang orange ini. Jadi ini secara tidak langsung menjadi perhiasan mata cantik, dekor yang eksklusif, nampak menawan, tapi dalam masa yang sama dia ada khasiat kesihatan dan bantu untuk ada unsur alami di dalam rumah kita. Tidaklah hanya modern setting saja, tapi mengingatkan kita kembali kepada fitrah dan secara tak langsung membantu menjadi gelombang keseimbangan, menghasilkan gelombang keseimbangan di rumah. Dan ingat, makhluk-makhluk alam ini tadi dia masih hidup, dia berzikir. Selagi dia hidup, kita tahu segala makhluk ini tadi berzikir kepada Yang Maha Pencipta. Lalu orang-orang dulu melihat keunikan ini, sebab itu mereka buat tasbih daripada kayu, tasbih daripada biji kurma, tasbih daripada batu-batu. Kenapa? Sebab nak mendekatkan diri kepada makhluk-makhluk yang memang sentiasa bertasbih. Mudah-mudahan kita sendiri pun dapat auranya untuk rajin bertasbih. Lebih kurangnya begitu. Kerana aku tahu dia bertasbih, aku mendekatinya dan mahukan signifikan supaya aku juga mengingati Yang Maha Pencipta. Lebih kurangnya macam tu. Banyak catatan dalam buku-buku kita kata tabib-tabib, perawat-perawat dahulu yang menceritakan khasiat. Dan ini bukan ada unsur kepercayaan karut ke apa, tidak. Dan kalau dari segi saintifik, kena faham sains hanya belum menjumpakan formula, menjumpakan hubung kaitnya antara perkara ini dengan apa yang dikatakan suatu yang dulu diistilahkan sebagai aura, cakra dan terapi warna segalanya. Okey. Ini untuk premis. Kalau anda nak letak dalam kereta tak boleh lah kan, nak letak di rumah apa semua, dan dia tidak akan cair sebab dia bukan garam, dia batu. Ini kalau sesak-sesak, kalau ada apa-apa emergency kan, boleh ambil ni baling kan. Mana tahu kod terkunci, tak boleh keluar kan, nak pecahkan tingkap contoh kan. Jadi boleh gunakan ini, baling tingkap memang confirm pecah. Sebab ini jangan baling kepala orang lah, bahaya kan. Kecuali kalau ini sebab batu boleh jadi senjata. Kena hati-hati. Sebab ini boleh jadi satu therapeutic effect ataupun berikan kesan terapeutik, dan jarang kita jumpa batu kristal macam ni. Sebab kalau beli gelang sekalipun, yang kecil-kecil sekalipun, dia mahal. Apatah lagi kalau kata kita nak beli sesuatu yang besar begini. So harga dia sedikit expensive. Tapi jangan takut. Macam ni untuk saiz ni harganya 450. Okey, untuk 450 macam ni. Jangan bandingkan dengan lampu garam. Sebab lampu garam tu dia aslinya dia adalah air yang beku menjadi garam, dia bukan batu. So dia mineral, so dia ada khasiat yang berbeza. So ini ada tenaga yang berbeza. Okey, ini 450, yang ni sekitar 275. Saiz kecil macam ni, pink warna pink. Kita bagikan sekali lah set lampu dia dengan bulb dia apa semua kan. Nanti kalau terbakar beli sendirilah bulb dia. Kita bagi satu je lah. Okey, yang ni yang clear ataupun white rough quartz ni tadi, ini pun harga saiznya lebih kurang macam ni, harganya 450. Okey, ini pelaburan, at least satu rumah ada satu, mungkin bantu untuk adakan keseimbangan. Kalau dah ada lampu garam, boleh tak tambah yang ni? Seeloknya tambah yang ni. Kalau yang dah ada lampu garam, tak ada bajet untuk ni, tak apa, dah ada lampu garam, dah cukup. Tapi kalau rasa ada bajet, lain kali tak payah tambah lampu garam lagi, sebab sebaiknya cari yang kristal. Sebab ini susah dapat, sebab itu dia lebih mahal. Kemudian saiz yang lebih besar. Bayangkan batu cincin pun mahal, ini kan pula yang besar. Kalau rose quartz ni buat loket, satu loket pun 200-300, ini besar ni masih lagi 275. Sebenarnya dia murah, dia bukanlah sesuatu yang mahal. Kemudian dia masih rough, asli bentuknya macam tu, cuma dia potong-potongkan ikut saiz kecil ni, cuma dia letakkan kayu sebagai dia punya stand, itu saja.
Okey, yang kedua saya nak cerita ni, dengan masa yang singkat ini, saya nak cerita sebenarnya ada koleksi khas, eksklusif. Yang ni saya simpan ujung. Saya simpan dekat ujung. Hanya mereka yang masih lagi online, kita nak buka. Ini belum pernah buka sebelumnya. Macam cerita Baling Dadu pula kan. Cerita Piramli tak pernah buka. Ini baru first time buka. Tapi sebelum tu saya nak tunjuk ini rough crystal yang asalnya bentuk besar macam ni, ada juga dalam bentuk terminated crystal macam ni. Boleh nampak tak? Terminated crystal macam ni. Okey, so yang ni dipanggilkan double terminated. So this is a clear quartz, dia transparent in color. Jadi dia terminated, dia tumbuh dan dia patah. So, sebab dia makin mengecil di bawah. Ni double terminated. Ini biasanya digunakan untuk terapi. Terapi ni kalau yang faham tentang kaset kristal, bagaimana orang dulu letakkan kristal ni pada keris. Lain sangkut-sangkut ya. Saya minta maaf sebab itu bukan salah saya. So kristal terminated ini kalau untuk perawat ataupun anda yang nakkan meningkatkan khasiat, dia juga boleh disimpan di rumah. Dan apabila sakit, boleh diletakkan di tempat yang sakit. Contohnya pada lutut sakit, pada gigi sakit. Jadi boleh diletakkan dengan temperaturenya yang rasa sejuk tu tadi, dia menjadi dia mantu untuk absorbkan tenaga-tenaga radiasi ataupun negatif energy, frekuensi yang negatif, dia dapat bantu untuk neutralkan. Terminated ni tadi digunakan oleh perawat ataupun pengamal untuk juga jadikan sebagai laser. Contohnya bila sakit gigi tu, kita letakkan beberapa inci sebelum ataupun hampir dengan tempat itu untuk dilaserkan. Sama juga kalau kita tahu di mana yang tempat yang sakit, so kita boleh laserkan pada perut atau semua kan. Dia bukanlah sebagai senjata, tapi dia juga digunakan sebagai teknik macam jarum macam jarum tenaga, jarum energi yang nak disuntikkan ataupun yang nak diinfuskan supaya meneutralkan di tempat tersebut. Contohnya kalau katalah kita punya joint, kita punya sendi-sendi ni sakit, so kita letakkan, buatkan pusaran pada sendi-sendi. Dan dia juga digunakan dalam sesi meditasi, diletakkan di tapak tangan ataupun diletakkan di tempat pembaringan sebagai yang mutlak. Ada yang dibuatkan berbagai corak, contohnya macam ni, dibuatkan corak yang bulat begini. So yang bulat begini kan, yang bulat begini digunakan untuk perhiasan di rumah, so diletakkan di mana-mana kan. Ada yang panjang begini, so ini diletakkan sebagai perhiasan. Ada yang kepalanya besar, bawahnya kecil, digunakan sebagai pen. So kalau macam saya untuk menulis wafa dalam rawatan menggunakan kaedah pinggan putih kan, kita boleh tuliskan wafa, surah ataupun ayat Al-Quran ataupun tulisan-tulisan tertentu yang mewakili maksud tertentu dan kaedah wafa, bila nak tulis, bagaimana nak tulis, menghadap ke mana, apa bacaan yang perlu dibaca. Kalau dulu menggunakan kayu dan dicelupkan dalam minyak zafran, kemudian dituliskan pada pinggan putih sebelum dialinkan air, dan air itu nanti dituangkan, diambilkan dalam gelas ataupun diminum daripada pinggan. So ini kita gunakan pointer ataupun laser ni tadi untuk menulis. Dan boleh juga kalau yang mana yang digantung, dijadikan pendulum. Saya nak menceritakan ni penggunaan kristal dalam pelbagai, bukan hanya untuk aksesori sebagai bantu untuk menguatkan struktur ataupun joint tadi. So ini pendulum yang digunakan. Pendulum ni macam kaedah orang dulu mencari di mana air ataupun di mana minyak pada tanah. So ini ada kelas dia kalau nak belajar bagaimana nak melihat ataupun nak memahami tentang pergerakan pada pendulum. Termasuk kalau macam setengah-setengah ustaz tu pakai tasbih apa kan, ataupun ini sama juga macam batu ini tadi, tapi kualiti yang berbeza kan, kualiti yang berbeza. Jadi tak nampak ya, kualiti yang berbeza. So itu saya, yang ni ini. So yang ni tak ditebukkan lubang, ni ditebukkan lubang, digantungkan rantai, boleh digunakan sebagai aksesori. Ini kalau siapa yang datang dalam kelas, kita akan ajar. Kita ada ini untuk mereka yang berminat. Yang ni diletakkan, dah dibuatkan sarung khas. Ini besi, kemudian ada 7 jenis kristal yang dibuatkan dalam bentuk cincin, kemudian di-skrukan balik. Kemudian boleh gunakan sebagai pendulum atau perhiasan, boleh gantungkan dalam kereta apa semua untuk membantu meneutralkan tenaga di kereta ataupun di tempat kita. Dan ini yang untuk diletakkan di rumah. Yang ni saya tak ada jual. Yang ni semua adalah koleksi peribadi tadi. Yang saya nak tunjuk ni pertama kali, ini masih lagi eksklusif, saya ambilkan salah satu. So ini
khas untuk anda yang menonton petang ini, bermula daripada hari ini. Kalau yang datang baru-baru ni pun yang dah perasan, tapi tak ada harga. So ini eksklusif, dah lepas bulan penuh ni, di bulan Safar ini kita keluarkan untuk mereka, terutamanya perawat. So dia boleh jadi keychain. Cantik. Semua ni batu, ini kristal, dan ini kristal diikat dengan dua metal ni tadi. So ini dinamakan sebagai crystal wand. Macam orang buat magic tu kan, Zam-zam, Al-Kazam contoh kan. Okey, tapi dia diletakkan pula 7 batu yang berbeza, 7 mewakili macam 7 pusat tenaga, 7 cakra, so crystal wand ini batu lapis lazuli yang hitam, yang biru gelap ini. Kemudian ini clear quartz sama macam ni tadi. Yang ni pun clear quartz yang transparent. Ini agak smoky, nampak macam smoke asap tu kan. Kemudian ada 7 jenis batu yang berbeza, daripada garnet, kemudian dia ada aventurine, dia ada batu tiger eye, dia ada blue turquoise kan, yang green ni dia ambil Fairuz, batu Fairuz. Kemudian batu biru, blue topaz, kemudian ada batu amethyst dekat atas ni. Semua 7 jenis batu. So set ini kegunaannya boleh jadikan keychain, boleh, jangan nak pakai rantai pun boleh, siapa yang nak bergaya kan. Kalau anda sanggup nak bergaya terpulang, nampak tak? Okey. Boleh nampak? Diikatkan dengan besi. Crystal wand. So crystal wand ni tadi, kalau perawat dia boleh gunakan untuk merawat. Okey, dia gunakan untuk mengalirkan tenaga. So sentuh dengan niat untuk mengalirkan tenaga. So boleh cuba rawat di tempat yang bermasalah ataupun sakit. So ini boleh gunakan. Ataupun kita nak tawarkan air, nak programkan air, ataupun nak programkan kristal yang lain, so gunakan crystal wand. So untuk isikan tenaga. So untuk pengamal-pengamal dalam bidang bioenergi, so ini sebagai extra accessories untuk kita gunakan sebagai tools dalam untuk terapi. Jadi yang ni ada 7 batu yang berbeza ni. Nanti kita boleh bantu dengan menekan, macam kita main seruling kan, dia macam tekan tu, dia juga meningkatkan tenaga ataupun untuk kita tap frekuensi tenaga tersebut. Okey, ini kita ada macam-macam, sebenarnya ada beberapa, yang tu tadi yang blue, kemudian kita ada yang hitam, kemudian kita ada yang aventurine yang hijau, kita ada rose quartz, kita ada rose quartz, batu rose yang putih. Ini dalam plastik ya. Kemudian kita ada tiger eye. So ada beberapa koleksi. Saya jemput anda untuk datang. Nanti kita akan ambilkan gambar. Ini kita ada amethyst. So kita akan keluarkan koleksi gambar ini. Kita akan photoshoot ringkas dan kita akan keluarkan untuk kita jual. Untuk harga ataupun untuk, sebab batu itu ni kualitinya tinggi. Kemudian ada workmanship untuk ikatkan, sama macam yang ni. So bila dia involve dengan humans punya creativity untuk buatkan macam ni, kemudian batu bawah tu, so dia ada ini batu dulu saya jual ini 500-600 saya jual ni, tapi besar lah. Yang besar tu kalau tak salah saya 300 lebih. Kalau yang besar lagi, pengamat boleh tanya dalam student-student yang lama, mereka dulu ada benda ni, biasanya saya jual dalam 500-400 lebih. So yang untuk edisi khas ini tadi, harga asalnya sekitar kalau tak silap saya 145 macam tu, 150 macam tu lah kalau tak silap saya. Tapi untuk mereka yang berminat, sebab kita ada okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jenis. Kemudian kita ada stoknya tak berapa banyak. So dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
lebih kurang dalam 25 ataupun 26 set sahaja. 26 set sahaja ini, setiap satunya saya akan tebus ataupun boleh dimiliki dengan mahar 99 sahaja. Boleh dibeli dengan mahar 99 sahaja untuk 25 orang yang terawal lah. So nanti boleh booking ini pada Cik Fika 017 858 0049 017 858 0049 untuk booking anda punya supaya dia simpankan stok ini, dan anda boleh gunakannya sebagai perhiasan. Kalau tak buat apa-apa, display saja pun cantik, dia unik. Boleh gantung dalam kereta sebab dia ada ke-7 batu. Macam anda pakai kristal 7 aura, so dia ada ke-7 batu, tapi ini versi untuk rumah atau versi untuk dalam kereta. Dan anda juga boleh buat keychain, cuma takut gantung-gantung tu terpecah lah kan. Jadi simpan dia, lebih baik jangan buat keychain lah, gantung dekat kereta ke, gantung dekat premis kat rumah ke, letak dekat office ke, meja office ke, kaunter meniaga ke apa semua kan, sebagai perhiasan dan juga sebagai penjanaan tenaga. 99 sahaja untuk mereka 25 yang terawal. Cepat, saya tak nak simpan benda ni lama-lama. Dan bagaimana saya dapat? Sebab kebetulan ada stok, sebab saya dah order benda ni lama. Cuma mereka yang pernah beli dengan saya dulu, saiznya adalah saiz pen yang betul, lebih besar. Ini versi unik, versi kecilnya, versi kecil. Lalu saya saya rasa tawarannya amat berbaloi, di luar sekitar 140 150. So saya bukakan untuk 99 sahaja setiap satu. Just nak ambil berkat saja. Okey. Ini tools untuk penjanaan tenaga, sama ada untuk perkembangan diri ataupun untuk rumah. Kalau nanti dah belajar teknik Reiki, belajar teknik aura mastery, bagaimana nak alirkan tenaga apa semua, kalau ada yang minat bertanya, insya-Allah saya akan ajarkan berbagai kegunaan lain, tapi itu eksklusif dalam kelas. Okey. Sebelum saya berakhir, jangan lupa besok saya akan bersiaran langsung di Zayan di Salam Bros pukul 7 pagi sampai pukul 10 insya-Allah, tentang psikologi warna, peranan warna dalam kehidupan kita dan karakter-karakter melalui psikologi warna. Yang keduanya, saya sedang buka tawaran untuk mereka yang, sebab hari itu saya kata saya rasa nak ajar bagaimana nak tengok aura. Dengan melihat aura mungkin anda lebih cepat. Kalau fahamlah ilmu warna, orange apa, kuning apa, pink apa, jadi bila lihat orang tu anda nampak aura dia, anda boleh baca bagaimana karakter dia dan mungkin boleh faham ke aura dia stabil ke tak stabil, kusam ke, sihat ke tidak ke, hanya dengan melalui mata kasar. Jadi itu teknik. Tidak ada benda yang superstitious, yang paranormal apa, bukan nak lihat makhluk halus ke bukan, mata ketiga ke bukan. Ini dengan mata kasar. Tapi nanti boleh dikaitkan dengan heart scanning, boleh dikaitkan dengan kemampuan diri ketiga. Jadi nak faham asas, nak belajar ke level itu, kena belajar asas demi asas dulu. Dan saya nak kongsikan, tapi alang-alang bila saya share di Facebook tu ramai yang minat. Dan saya harap anda bukan di kalangan yang hanya cari konten percuma. Sebab konten percuma, ilmu yang percuma ni kadang-kadang sampah. Orang tak melihat, orang tak akadnya. Jadi saya hanya nak bagi kepada yang serius. Jadi saya jemput anda, kalau yang nak datang ke subscribe ke page Bilik Kuliah Aura 1. Bilik Kuliah Aura 1 ni kena bayar registration fee nak masuk. Tak ada fees untuk kelas, hanya bayar registration fee. Dulu siapa yang pernah mengikuti kelas pernafasan, registration fee 50, yuran kelas 100 untuk sebulan. Jadi 150. Yang ini tidak ada yuran kelas sebab memang saya nak bagi. Cuma saya jemput anda ke bilik kuliah. Kalau anda baru kenal saya, mungkin anda baru kenal cara bayar bilik kuliah ni. Bilik kuliah ni adalah untuk dapatkan akses untuk masuk ke dalam secret group, supaya kelas nanti dapat dikongsikan di situ hanya kepada mereka yang dah dimasukkan ke dalam grup itu. Baru dia tak jadi ilmu awam, baru dia jadi ilmu yang khusus. Kenapa ramai orang salah faham? Kenapa orang yang lain yang tak tahu pun tiba-tiba dengar dan jadi salah faham dengan ilmu ini? Sebab dia terlalu umum diceritakan.
bukan datang daripada orang yang nak, mahu dan ada jiwa nak belajar. Dia memang nak cari salah. Kemudian dibicarakan secara terbuka lagilah. Macam live ini. Nanti adalah yang salah faham juga. Sebab kita nak cerita tapi dia cari salah. Dia cari salah, dia jumpalah yang salah. Jadi kita move on. Orang macam ni kita tak boleh nak, kita tak dikuasa sebab Allah juga yang akan bukakan hijab untuk lihat taufik dan hidayah ilmu. Mungkin ilmu dia berbeza, ilmu kita berbeza, wallahu alam. Bukan cari balah, bukan cari kita betul, kita salah. Mungkin kita yang salah, kita yang tak nampak. Jadi kita minta Allah Ta'ala supaya terus guide kita. Tapi kalau anda berminat, katalah tadi nak belajar topik untuk melihat aura, teknik melihat aura, bagaimana nak gunakan trik dia, pandangan sisi. Contoh, kalau dulu saya belajar, kalau di dalam hutan, kita masuk, sebab hutan ni gelap, kemudian dia lindung cahaya bulan. Jadi bila terlalu gelap, bila kita pandang direct terus, kita tak akan nampak. Pandangan kita akan jadi gelap sebab sumber cahaya terlalu sikit. Kadang-kadang bintang ke, tambah bulan baru sabit ke, sikit-sikit je cahayanya. Jadi bila kita tak nampak, kita akan panik. Jadi kita akan cepat takut. Jadi kita terlanggar akar kayu lah apa semua, kita tak nampak apa yang ada dalam hutan. Jadi di situ lagi menyebabkan kita punya aura akan lebih jadi takut. Jadi benda-benda yang dalam gelap ni macam-macam lah, haiwan ke apa semua, akan lebih dengar signal ada degupan jantung yang sedang takut. Jadi mereka, haiwan, bisa ke apa ke, akan datang kepada kita. Tapi kalau kita tahu teknik dengan hanya melihat saja, contoh bila kita jalan dalam tengah malam dalam hutan yang gelap, cuba untuk tidak melihat direct, tapi melihat dengan sisi mata, anak mata yang bucu, sisi mata. Jadi kita nak tengok depan, kita mengeringkan kepala dan hanya melihat dengan ekor mata, anak mata. InsyaAllah anda akan dapati yang tadi suasana yang terlalu gelap itu tadi mula nampak sedikit cerah. Kerana ada je sumber cahaya sikit daripada bulan ke, daripada bintang ke, kan. Jadi ataupun daripada lampu yang jauh ke, kita akan nampak dengan lebih terang dengan melihat dengan ekor mata. Ini tips petua orang dulu jalan dalam hutan pada waktu malam, tanpa tersadung, tanpa terlanggar, dan diikut jalan dia, kan. Dan dia tidak rasa takut kerana dia nampak jalan, dia tidak panik, dia tak takut. Jadi aura dia sentiasa stabil dan haiwan ataupun benda-benda berbisa apa semua pun tidaklah dengan mudah dengar secara vibration ketakutan itu. Jadi mereka pun tidak mudah untuk terus datang, haiwan-haiwan ni tadi. Jadi ini petua orang dulu. Jadi itu salah satu tips bagaimana nak melihat. Dan teknik inilah yang saya akan ajar, tapi bukan yang macam ni. Teknik lain yang saya akan ajar menggunakan kaedah bagaimana nak masterikan anugerah sepasang mata ni tadi, dan apa poin-poin yang kita boleh aktifkan, bagaimana titik masaj dia, bagaimana cara masaj dia, dan semua itu kita akan ajarkan dalam kelas ini. Dan kelas ini nanti ultimatenya adalah bagaimana nak melihat aura. Akhir sekali, dengan harapannya bila kita lihat dengan kaedah teknik itu, kita dapat melihat medan tenaga yang berada di sekeliling subjek tersebut. Dan kalau kita mula nampak warna-warna yang muncul ni tadi, kita dapat memahami apakah karakter dia, apakah cuaca dia pada masa kita jumpa itu tadi. Orang ni sedang seronok ke, dengan tenang ke, dengan marah ke, dengan gelisah ke, kita dapat lebih memahami. Jadi itu tips yang saya akan kongsikan. Jadi jangan lupa untuk tengok di page saya ni, Amir Hazil, dan tengok apa yang saya tawarkan. Ikut link itu, hantar WhatsApp kepada saya 0173332349, ujung 49 je sama, yang depan tu 017 sama, tapi nombor lain tu tak sama. Untuk saya bagikan ataupun ikut bagaimana nak daftar macam mana yang di Facebook, bagi nanti bayar RM50 ke akaun iQuest. Kemudian itu untuk access fee untuk pendaftaran dan pengurusan saja. Yuran anda percuma supaya anda boleh akses masuk saja. Untuk bulan pertama ni saya bagi FOC, ya. Kemudian nanti berikan nama Facebook dan anda di mana supaya saya tahu ni jauh ke, dekat ke, international ke, kan. Kemudian nanti anda bagi tahu slip bayarannya anda dah buat. Okey, itu saja yang saya minta. Siapa nak sebelum 23 hari bulan 10, kerana kelas akan dimulakan insya-Allah 23 hari bulan 10 nanti. Okey, saya ada appointment dan temu-temu janji yang seterusnya. Terima kasih kerana masih setia tunggu. Kalau ini berbaloi, kongsikan kepada kawan ataupun ambil
yang mana sisi baik daripada video ini saja, yang kurang itu daripada diri saya sendiri. Salam hijrah diri, salam aura kedamaian, jaga aura anda, mantapkan aura anda, gunakan tools di sekeliling, cari balik kristal-kristal yang mungkin dah lama tak pakai tu, pakaikan balik, keluarkan perhiasan-perhiasan yang mungkin datang daripada sumber-sumber yang orang kata asli, buluh ke apa kan, dan lap balik, jaga balik supaya dia kembali menghiasi rumah-rumah kita dengan tenaga-tenaga fitrah ataupun tenaga-tenaga dari alam. Itu saja. Hingga kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kerana menonton. Tolong share.